Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Imran bin Ikhwan Surazi dan saya akan membentangkan presentation saya iaitu falsafah materialisme dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Baiklah. Apa itu materialisme? Menurut Kamus Oxford Advanced Learners, materialisme bererti teori-teori atau kepercayaan bahawa materialis sahaja yang wujud. Manakala menurut ensiklopedia, materialisme dari sudut falsafah bererti pandangan bahawa semua fakta atau hakikat, termasuk hakikat yang berkaitan dengan pemikiran manusia, kecenderungan dan sebab akibat sejarah manusia dalam semuanya bergantung kepada proses fizikal atau benda. J.J.C. Smart menyatakan materialisme adalah satu teori yang menganggap bahawa tiada sesuatu pun yang berlaku di dunia ini melainkan seluruhnya ditentukan oleh fizik. Perkembangan materialisme dari sudut falsafah sudah wujud pada zaman Yunani lagi. Ahli falsafah Yunani yang mengembangkan materialisme ialah Demokritus dari Abdera yang hidup sekitar tahun 460 sebelum Masihi hingga 360 sebelum Masihi. Beliau dianggap sebagai bapa materialisme oleh William A. Shakespeare. Bagaimanapun, mengikut pengkaji falsafah, kebanyakan ahli falsafah Yunani sebelum Socrates, Plato dan Aristoteles adalah terdiri daripada mereka yang materialis kerana mereka berpendapat sebab sesuatu benda itu mestilah sejenis dengan hakikat atau esensi benda itu sendiri. Oleh kerana itu, hanya material atau benda sahaja satu-satunya yang wujud. Tiada metafizik atau Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang terdapat dalam alam ini. Ahli falsafah Yunani bernama Thales menyebutkan bahawa air adalah air asal segala sesuatu yang wujud di dunia ini. Baiklah, sekarang saya akan membincangkan punca terjadinya budaya materialisme. Hal ini kerana masyarakat Malaysia kini menjadi terlalu obses dengan kebendaan atau materialistik. Kita boleh lihat sendiri dari segi penilaian kita terhadap seseorang yang biasanya dibuat melalui kemewahan seseorang itu, seperti jenis kereta apa yang dipakainya, rumah bagaimana yang didayaminya, serta di mana selain jenama pakaian apa yang dipakainya. Bab kata orang, yang kaya disanjung dan yang miskin dihina. Ramai anak muda sekarang yang menjalani gaya hidup mewah seperti berbelanja di tempat-tempat eksklusif dengan mempamerkan kad kredit di sana sini. Kemudian post di laman media sosial untuk mendapatkan pujian dan like yang banyak. Secara tidak langsung, ramai yang mula bersikap sombong dan mempamerkan kemewahan mereka kepada orang ramai. Apa yang jelas sekarang adalah kejayaan seseorang itu banyak diukur dari aspek kebendaan. Seseorang itu akan disanjung tinggi dan dihormati hanya kerana kemewahannya. Tidak kisah bagaimana dan dengan apa cara dia mendapatkan kekayaannya. Apa yang menjadi keutamaannya adalah mempunyai kehidupan yang sentiasa agar dapat ditunjukkan kepada orang sekeliling. Sebagai contoh, isu seorang jutawan yang selalu mendapat kecaman hebat daripada netizen kerana beliau sering menunjukkan kekayaannya di laman media sosial. Wajarkah dibuat begitu? Hidup hanya untuk bertekam lidah sesama sendiri. Seterusnya, impak negatif kepada masyarakat. Oleh disebabkan dunia teknologi yang semakin berkembang maju, maka laman media sosial seperti Instagram dan Facebook misalnya dijadikan sebagai satu platform untuk berkongsi aktiviti dengan rakan-rakan maupun orang luar. Jadi, ramai yang gemar menunjuk kemewahan hidup mereka di situ. Akibatnya, semua akan berlumba-lumba untuk kaya. Kita sendiri boleh lihat bagaimana setiap kali musim perayaan disambut setiap tahun, di mana sanak saudara berkumpul di kampung merupakan masa yang sangat sesuai untuk mereka saling menunjuk-nunjuk dan mempamerkan kebendaan seperti kereta baru. Memang kita dapat lihat semua kemewahan mereka ini, akan tetapi kenyataannya ramai antara mereka yang hidup berhutang sana sini semata-mata ingin memuaskan nafsu kehendak mereka. Hutang yang lama belum habis sudah membuat hutang baru. Lebih buruk lagi apabila ada yang sanggup berhutang dengan alung. Sedarkah anda bahawa ramai anak muda yang sudah muflis di awal 20-an? Sedar atau tidak, ada antara mereka yang berhutang hanya untuk mengadakan majlis perkahwinan yang canggih. Ini belum termasuk dengan kes penipuan atau skim cepat kaya. Ramai yang mudah ditipu disebabkan ingin cepat kaya.
sanggup berhabis beribu-ribu ringgit untuk pelaburan bisnes yang tidak wujud. Mengapa hal ini boleh terjadi? Saban hari makin kerap terjadi isu penipuan ini tetapi masih tidak ambil peduli. Di samping itu, memandangkan kebendaan kini menjadi kayu ukur kejayaan, maka ketakwaan dan ketaatan kepada Allah seolah-olah dipandang tepi. Akibatnya yang kaya menjadi angkuh, takbur dan sombong kerana mereka dipandang tinggi oleh masyarakat. Sebaliknya, mereka yang serba kekurangan dan miskin dipandang hina, dicemuh dan dipinggirkan sehingga ada yang tidak menjemput mereka kerana takut mencacatkan majlis. Sedangkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, baginda selalu dekat dengan golongan miskin. Walaupun Rasulullah seorang pemimpin negara, tetapi baginda dan anak-anaknya tidak kaya dan tidak berharta. Malangnya, masyarakat ini lebih mengharapkan penghargaan daripada manusia, bukannya keredaan Allah. Mereka asyik memikirkan apa yang orang kata saja, memikirkan biar apa-apa asal bergaya. Menjadikan seseorang itu obses untuk hidup berbelanja lebih dari kemampuan diri sendiri yang akhirnya memakan diri sendiri. Akhir sekali, kesan buruk kepada diri. Apa yang pasti, sudah ramai yang mengalami tekanan mental kerana masalah kewangan. Mereka tertekan kerana memikirkan hutang keliling pinggang yang perlu diselesaikan dan bagaimana mencari wang lebih. Lalu, ada yang terpaksa berkorban masa dengan bekerja lebih waktu atau bekerja sambilan di waktu malam. Namun, ada juga yang membunuh diri kerana tidak tahan dengan bebanan hidup berhutang. Dalam keadaan ini, mungkin ada yang tergamak mengambil jalan pintas dan salah seperti merompak, mencuri, mengambil rasuah, mengambil yang bukan hak dan sebagainya. Hal ini kerana mereka sangat terdesak untuk hidup dalam kemewahan. Sikap materialisme ini juga boleh menimbulkan perasaan dengki antara satu sama lain. Perasaan dengki yang tidak dapat dibendung mungkin akan menyebabkan seseorang itu bertindak keterlaluan, termasuk mengamalkan ilmu hitam untuk menjatuhkan seseorang. Itu tidak termasuk dengan isu kos sara hidup tinggi lagi serta masyarakat yang terlalu mementingkan kebendaan. Kita khawatir masyarakat Malaysia akan terperangkap dalam suatu lingkaran gejala sosial yang tidak berkesudahan. Situasi sebeginilah yang menemani generasi muda dalam proses pembesaran mereka sehingga merasakan budaya sebegini merupakan perkara utama yang perlu ada dalam kehidupan. Memang tidak salah untuk memilih kerja atau membina impian, tetapi apabila mereka dewasa kelak, apa yang diajar oleh orang tua mereka akan diaplikasikan. Malah dengan lebih teruk apabila budaya itu disalahgunakan. Kuasa yang ada di tangan mereka pula akan digunakan sewenang-wenangnya. Apa yang lebih menakutkan adalah mereka akan melakukan sesuatu kesalahan untuk memenuhi tuntutan kehidupan materialisme mereka itu. Kesimpulannya, berbaliklah kepada nilai-nilai yang diajar oleh agama Islam. Bersederhana itu lebih baik. Artikel ini sekadar peringatan kita. Ia tidak guna pun untuk hidup bermegah-megah dengan kemewahan jika hidup kita tidak diredai Allah. Buanglah sifat riak, hasad, dengki, semua itu supaya hidup lebih tenang, insya-Allah.